Okey, seorang penyumbang berjisim 60 kilogram. Okey, jisim dia 60 kilogram. Okey. So, M sama dengan 60. Lakarkan gambar rajah jasad bebas menggunakan simbol W dengan R. So, senang. Yang ke bawah, ambil satu titik. Yang ke bawah adalah W. Yang ke atas adalah R. Okay, yang penting aku tunjukkan naik ke atas ke bawah. Okey, hitungkan magnitude tindak bala normal R apabila leaf dalam keadaan pegun. So, bila dalam keadaan pegun, apa dia leaf tu? F dia akan sama dengan kosong. F akan sama dengan kosong. Bila F sama dengan kosong, R akan sama dengan W. Okey, tindak balas R. Dia suruh awak hitungkan nilai R kan? So, bila R sama dengan W, W pula sama dengan mg. Mg pula adalah mg, C dia adalah 60. Okey, graviti adalah 9.81. Okey, apa awak buat lepas tu? Awak ambil. Okey, tak boleh. Sekejap. Dan. Sekejap. Okey, so kita buka ni. Alright. Macam mana saya buat? Awak, saya nak tunjuk kalkulator saya kat awak. Okey, clearkan dulu. Nampak tak kalkulator saya? Okey, delete. Nampak. Alright, clearkan. So, 60 kita darab dengan 9.81. Awak akan dapat berapa jawapan dia? Answer. Baik. Oh, first time guna kalkulator ni. Apa macam ni? 943. Apa? 588.6. 588.6. Tak guna juga kalkulator saya ni. Mesti setting dia tak betul. Okey, saya akan dapat 588.6. Apa unit dia? Newton. Newton. Yes, unit dia adalah Newton. Okey. So, okey. Okey. Boleh? So, dia nak dalam keadaan pegun, dia dalam keadaan pegun. Okey, yang kedua, bergerak ke atas. Okey, so sekarang ini, awak dah tahu bergerak ke atas dengan pecutan 2. Dia suruh cari apa? R. Okey, dia suruh cari R. So, dekat sini, kalau awak boleh tengok balik awak punya formula ni, kalau awak hafal formula ni, kalau dia bergerak ke atas, okey, kita ambil yang mana? Okey, rumus yang ni betul. So, nak cari R dia adalah mg tambah MA. Awak boleh terus ambil pun tak apa. Okey, tak payah kita nak buat balik. Ya. Apa kaitan F sama dengan MA tu dengan F sama dengan R tambah MA tambah G tu? Yang mana? Yang mana? Yang F sama dengan MA dengan F sama dengan R tolak MG tu. Apa kaitan dia? Okey, bagus. Okey, cuba awak tengok yang ni Sekarang ni, kalau awak ada dua, awak ada satu kotak. Okey, satu tolak ke depan dengan daya 50 Newton. Satu lagi ke belakang dengan 20 Newton. Awak nak ambil F yang mana? F mana yang awak nak ambil? 50 ke 20? 50. Daya paduan dia. Awak tak salah. Daya paduan awak tak boleh ambil 20 pun salah. Awak tak boleh ambil daya paduan dia 20. Awak kena tolakkan. Sebab daya paduan mestilah daya bersih. Daya bersih yang bertindak supaya objek ni bergerak ke kanan. So F dekat sini adalah 50 tolak 20. So awak dah akan dapat 30 Newton. Ini baru betul nilai daya dia.
Yang ni faham tak? So bila masuk ke lift, dia tak kata kiri dan kanan. Bila lift, dia kata daya normal ke atas dengan berat ke bawah. So berapa daya paduan dia? Dan macam ini, objek ni dia tak ada pecutan. Tapi kalau lift, dia ada pecutan yang kita kena ambil kira. Nampak tak? So, bila ada pecutan, dia akan jadi dekat sini. Okey, kalau yang dalam lift dalam keadaan pegut. Okey, lift dalam keadaan pegut. Macam mana F dia? Okey, pegun maksudnya tidak bergerak kan. So F dia sama dengan kosong. Macam mana nak cari F? F adalah macam ni kan, yang A ni adalah kiri tolak kanan. So kalau lift, ada orang yang dalam lift ni, okey, dia mesti R tolak W. Okey, so awak tahu juga bahawa persamaan F sama dengan MA. Sebab tu kadang-kadang ni, bila kita buat pergantian, F ini sama juga MA sama dengan R tolak W. Nampak? Siapa tak saya tadi tu? Boleh nampak sekarang ni tak? Kita gantikan. Bila link, lain. Nanti bila takal, lain. Sebab kita nak dapatkan F. F tu mestilah daya paduan, daya bersih. Daya bersih mestilah atas tolak yang bawah. Baru kita dapat tahu daya yang menyebabkan bertindak pada lift tersebut. Okay, nampak? Sebab itu awak kena masukkan. So R memang R. Dia tak ada, maksudnya dia tak ada lagi definisi lain. R adalah tindak balas normal. Tapi kalau W, yes. W ada lagi satu, iaitu W sama dengan mg. Ini maksud dia. Okay? Faham? Dapat tak? Dapat. Okay, dapat. Good. Okay, so awak kena ingat, daya paduan adalah daya bersih. Awak tak boleh ambil satu daya. No. Awak kena kira dulu berapa daya bersih dia. Kecuali objek dalam keadaan pegun. Objek bila dalam keadaan pegun, laju malar, daya paduan adalah kosong. Okay, so objek dalam keadaan pegun, dia tak ada daya yang bertindak. Dia tak ada daya bersih. Dia sama, kalau sini kosong, sini pun kosong. 5. Okay, bila lift ni bergerak ke atas, so R lebih besar. Okay, so bila R lebih besar, R tolak W. R tolak W tu apa? Itu adalah F. Nak cari F. So dekat sini, bila dia bergerak ke atas, F dia akan jadi R tolak W. Sebab daya paduan, daya bersih dia kan. Alright. So bila awak nampak ada pecutan graviti, ada A, macam mana dalam formula ni F sama dengan R tolak W, tak ada A pun, tak ada G pun. Bila tak ada nilai A, bila tak ada nilai G, awak kena masukkan, kena keluarkan. So F sama dengan apa? Okay, so sebelum kita masukkan, kita susun dulu. Okay, R tetap. Okay, so R kita kata tetap kat sini. Nak cari R kan? So R tetap, W bawa ke sini, F ini bawa ke sini. So dia akan jadi F tambah W. Betul tak? Okay, so dah sama tak dengan kita punya ni? Bila dia bergerak ke atas. Okay, so R sama dengan mg tambah ma tadi lah. R sama dengan W tambahkan dengan F. Sama tak? Sebab kita nak cari R, ni just susun-susun je balik. Okay, so awak akan jadi, awak kena faham dulu. Ni awak kena faham ni. So daya paduan R tolak W. Sebab R naik ke atas, bila R naik ke atas, W turun ke bawah, R lebih besar, and then susun sebab kita nak cari R. Cik, macam mana saya nak cari R, cikgu? Saya tak ada nilai pecutan, saya tak ada nilai graviti. Dekat sini lah awak keluarkan. F adalah M, A. Okay, W adalah apa dia? M, mg. Okay, so MA tadi adalah daya kita. So daya kita kat sekarang ni adalah 30. Awak tak boleh ambil ni F, apa ni, G sim kita sekarang ni kan? Ataupun saya ambil terus kat sini. Okay, so saya dah dapat tadi MA ni dekat sini. Saya nak guna M ni je.
Boleh tak? Okey, boleh tak kita guna yang tu terus pula? Gaya paduan dia. Boleh ke tak boleh? Boleh kot. Boleh. Sebab tak boleh. Itu adalah, sorry, ini pasal ni kan? Ini bukan tak boleh. Patutlah. Lain ini lain Ini yang kotak. Sebab, okey, kita tak boleh guna. Sebab kat sini ada pecutan. Tak boleh Hakrul. So, ini adalah pecutan. So, nilai A. Okey. So, M kita, berapa nilai M kita tadi? 60 kan? Berapa nilai M kita? 6 orang 60 kan? Okey, 6. Mana kali lain? Okey. 60. So kat sini pecutan kita berapa? 2. Tambah M kita tadi 60. Graviti kita 9.81. So awak pun selesaikan. Bila awak selesaikan, tadi kita dapat apa kat sini W sebenarnya dah ada kan? Kita tak payah darab balik semula. So 60 kali 2 120 tambahkan dengan kita dapat tadi 588.6. 588.6. So awak dapat tekan ke kereta. Okey, tadi dalam keadaan pegun kan ini bergerak ke atas, so awak akan dapat nilai dia 708.6. Awak dapat tak? Semua dapat? Ada soalan? Cikgu. Ya. Yang R tu kita tak boleh guna macam R dekat atas ke? Sebab ada pecutan. R adalah, dia tak ada define dia. Pecutan ni ada guna dua. Macam mana tu? Maksud saya macam dekat atas, dia punya R nilai lain. Bawah tak boleh guna nilai tu. Oh, ini awak kena ingat tau. R dekat atas ini, nilai dia ada dalam keadaan pegun. Tak sama Akrul. Ini dalam keadaan pegun. Okey, so bila dalam keadaan pegun, R dia adalah sama dengan W. Okey, pegun maksudnya daya kosong. Okey, kena ingat ni. Bila ada situasi, 3 situasi. Pegun, bergerak ke atas, bergerak ke bawah. Okey, so bila dalam keadaan pegun, R dia akan sama dengan berat. Okey, so 588.6 ni adalah berat. So saya masukkan balik, ini adalah berat dia. Tak? Okey, mg ni. So sama tak 588.6 tadi tu? Sama tak? Sama. So bila ada pecutan 2, okey, so MA ni kita kena guna masukkan. Kita masukkan nilai MA tu. Okay, boleh? Okey, now bergerak dengan halaju seragam. Bila dia bergerak dengan halaju seragam, okey, ini keyword dia. Halaju seragam maksudnya pecutan adalah kosong. So bila halaju seragam, awak dah tak payah kira banyak. A sama dengan kosong. Dan awak tahu F sama dengan MA. So sekarang ni daya kita adalah kosong. Dia tanya apa kat sini? Dia nak tanya R kan? So dekat sini dia akan jadi F sama dengan R tolak W. Sama dengan kosong. Saya ambilkan. So bila R sama dengan W ni, okey, so awak akan cakap kosong sama dengan R tolak W. Okey, setakat ni faham? Dan apa kita buat? Kita pindahkan R sama dengan, bawakan ke sini, sama dengan W. So W adalah berapa yang kita dapat yang mula-mula tu? Iaitu 588.6. So 588.6 Newton. Boleh nampak yang ni? Aina, boleh? Amir? Boleh je ke boleh? Okay, good. So, itu masuk So, habis lift. Okay, lift ada 3 keadaan. So, awak kena ingat pegun, bergerak ke atas, bergerak ke bawah ataupun keyword lagi halaju seragam. Bila halaju seragam, A sama dengan kosong. Okay, so, alright. Kita
Kita pergi soalan mana ya? Soalan C. Soalan C adalah soalan takal. Okey. So soalan takal, so simple je kadang-kadang kita nampakkan tarik ke bawah, naik ke atas. Satu tarik, satu ke atas. Okey, bila ke bawah, satu ke atas, satu. Okay. So sekarang ini, yang mana yang ke bawah? Okey, mestilah berat yang lebih besar. Okey, so ini 4 kilogram. Macam mana kita nak lukiskan gambar raja bebas dia? Gambar raja bebas ni, dia akan bagi gambar macam ni. Macam kalau kita faham, cikgu 4 kilo lagi berat, kenapa dia ke atas? 3 kilo ke bawah? No, dia saja buat macam ni supaya awak boleh lukiskan. Okey, macam mana lukisan dia? Lukiskan daya dia 4 kilo ni ke bawah. Okey, so bila satu ke bawah, okey, alright, dia akan satu lagi ke atas. Okey, so ke atas ini adalah kita kena ambil kira bukan lagi R, iaitu T. Okey, dia adalah T, iaitu kita tambah sekarang ni, T tu apa? T tu adalah tegangan tali. Right, tegangan tali. Okey, dekat sini. Okey, so 3 kilo ni, bila satu ni 4 ke bawah, dia akan naik ke atas. Alright, okey, dan dia juga ada ke bawah juga. Dia naik ke atas, ke bawah. Jangan tadi, saya lupa kejap macam mana rupa dia. Kejap. Okey, so ini pun ada tegangan tali dekat atas, dan ini pun dia ada weight dia ke bawah, ini adalah weight ke bawah. Setiap tali ni awak bayangkan bahawa kalau takal ni kita ada macam sistem yang dibahagikan dua tau. Dia tak sama. Okey. So dia bahagikan kepada dua macam ni. Awak bayangkan. Okey, ini bahagi dua. Alright. So sebelah kiri sistem dia lain, sebelah kanan sistem dia lain. Okey. So kat sini, alright, kita tambah lagi, dia pun ada pecutan dia. Okey, ini pun ada pecutan. So kalau 4 kilo, dia lebih berat, betul? Okey, 4 kilo, so dia memecut ke bawah. 3 kilo ringan, okey, dia pecut ke atas. Faham tak setakat ni? Saya ulang balik Okey, saya ulang balik. Okey. Ulang balik. Okey. Satu sistem takal. Okey, satu sistem takal. Alright, ada tegangan tali. Okay, kita tengok yang belah kiri dulu. Okey, 4 kilogram apa namanya benda ni? Dia punya apa nama Dia punya ni lah. Cepir dia kan. Okey, so 4 kilo berapa daya dia? 4 kilo F adalah sama MA kan? So ini adalah 40 Newton. Faham? 4 kilo 40 Newton. Mana dapat? M sama W sama dengan M mg. Okey, W sama dengan M mg. So jisim kali graviti awak akan dapat tu. Alright. So yang ini 30 kilo daya Newton. Okey, so ada satu daya, alright, yang bertindak ke bawah. Setiap daya ni akan bertindak ke bawah. Okey, kita buat warna biru. Faham tadi? Awak lukiskan dekat buku awak. Okey, bertindak ke bawah. Kita ambil tengah lah. Okey, so ke bawah. Yang bawah ini adalah nilai dia berapa? 40 Newton. Okey. Alright, so bila dia ke bawah, ada satu yang bergerak ke atas. Okey. So, yang ke atas ini, sebab dia takal, kita katakan dia T. Kalau awak nampakkan dekat tali ni lah. Okey, dekat tali ni. Kita lukiskan dekat tali ni. Okey, so ini adalah, kita katakan T. Alright, so sama juga yang sebelah sana. Dia akan ada weight yang bergerak ke bawah. Dan ada satu yang bergerak ke atas iaitu T juga. Kadang-kadang kita tulis yang ni TA, TB, semua tahu. Yang ni TA, yang ini T, TB. Right, so ada berat, yang ini berat.
T tegangan tali. Dan 4 kilogram ni lagi berat daripada 3 kilogram. So, dia akan ada satu pecutan. Okey, dia akan ada satu pecutan A ke bawah. Bila ini ke bawah, yang ini ke atas. Akan ada satu pecutan ke atas. Okey, boleh? Ini gambar aja bebas pada sistem takan. Okey, so now kita nak cari daya paduan. Alright, so berapa daya paduan yang bertindak? Okey, faham tak konsep saya cakap tadi? Kalau bongkar kayu, alright, kalau bongkar, dia tolak kiri dan kanan. Kalau lift, atas dan bawah. So kalau takal, alright, kita ambil kira berapa GFIM objek tu tadi. Alright, so kat sini daya paduan bersih dia, F dia adalah kiri yang tarik ke bawah dan tarik ke atas. So adalah 40 Newton tolakkan dengan 30 Newton. So ini adalah 10 Newton daya paduannya. So F dia adalah 10 Newton. Okay, faham? Nampak tak? Alright. So, okay. Yang tu daya paduan ni, tengok terus pada gambar. Nampak pada gambar. Okay, cari jisim yang bergerak dalam gambar, dalam sistem ni, cari jisim yang bergerak. So, ada berapa jisim kat sini? Jisim adalah M. M adalah 4 kilogram tambahkan dengan 3 kilogram. So, awak akan dapat 7 kilogram. So, ini jisim. Kita ambil kira semua. Alright. Berapa jisim kita ambil semua kira. Okay. So, setakat ni faham? So, jisim kita tambahkan 2. Cari pecutan A. Kalau pecutan A, maksud dia kita tahu F sama dengan MA. So, F kita dapat. Alright. Kat atas. M pun kita dah tahu. Kita boleh cari A tak? Boleh. Boleh. So, macam apa formula dia? A sama dengan F bahagi M. F kita berapa? Berapa hasil F kita? F 10 Newton. Yes. Jisim kita? 7 kilogram. 7 kilogram. So, awak akan dapat 10 bahagi 7, 1.4 meter saat negatif 2. So, awak dapat ini. Okay? Nampak? Okay. So, kat sini settle. Yang susah sikit ni bila cari tegangan tali. Tegangan tali ni dia ada susah sikit lah tapi boleh buat. Okay. Tegangan tali, ada 2 tegangan tali betul? Ada TA dengan TB. Okay, TA dan TB. TA bergerak ke atas. TB bergerak ke bawah. Okay, no, yang sistem tu lah. Okay, TA ke atas, dua-dua sebenarnya tegangan adalah ke atas. Tapi kata yang 4 kilogram dengan 3 kilogram. So kita kata gerak yang gerak ke atas dan gerak ke bawah. Kita tengok dulu yang bergerak ke atas. Okay, yang bergerak ke atas. Okay, T dia macam sama juga. Kalau macam kita tahu lift R, ke atas adalah R, jisim adalah W, kan berat adalah W. Okay, so sekarang ini kita kata F dia, okay, yang ni ke atas dulu gunakan warna apa biru. Okay, so awak bagikan 2. Nampak kecil. Okay. Gerak ke atas. Okay, cari dengan T ke atas Yang bergerak ke atas dulu. Gerak ke atas, gerak ke bawah. Alright. So, dia akan jadi macam mana cakap awak ni. Okey, sebelah tegangan tali ni awak tengok apa daya yang ada kat atas ni dan satu daya kat bawah ni. Kita nak cari daya bersih dia. Okey, so dekat sini kita punya daya adalah 40 Newton, betul? So 40 kita ambil yang ke bawah 40, tolakkan dengan T.
Sebab dia bergerak ke atas kan. Okey, 40 tolak dengan T. Sebab dia besar. Sama dengan GC kali pecutan. Okey, so 40 tolak ke atas itu, dia akan jadi sama dengan, okey, kejap. Okey. Okey, so 40 tolak T sama dengan MA. Okey, so kita nak cari T kan? So T bawakan ke sana akan jadi, okey, T ini bawakan sini supaya jadi positif. Alright, so sama dengan 40 tolak dengan MA. Faham tak yang ni? Saya buat yang besar sikit lah. Boleh Sebab sekarang ni kita nak cari daya bersih, iaitu 40 ni ke bawah, T ni ke atas. So dia ni ke bawah, dia bergerak ke bawah. Okey, bila bergerak ke bawah, sorry ini bukan ke atas sorry ke bawah. Ini ke atas, ya. Nanti dah sorry. 40 tolak MA. Okey, so dekat sini kita nak cari, so 40 berapa jisim tadi tu? 4 kilogram. So pecutan kita berapa untuk yang ni 1.44. So awak darabkan 1.44. Okey. Okey, sebab dia bergerak ke bawah Yang pertama bergerak ke bawah, 40 tolak dengan T sebab dia ke bawah. So MA T, so berapa kat sini? So 40 tolak dengan 4 kali 1.44. So kita akan dapat dia punya adalah 34.24. Betul? Okay, 34. Berapa juta kita tadi? Yes, 34.24 Newton. Okay, boleh faham tak ni? Ada yang nak pening? Kenapa cikgu 40 tolak T? Sebab dia ke bawah. Okey, kalau yang bergerak ke atas, okey, bila dia bergerak ke atas, dia punya tegangan tali dia lebih tinggi. So dekat sini dia akan jadi adalah, okey, kat sini T tolakkan dengan 30 sama dengan MA. Sebab tegangan tali yang sebelah kanan ni dia naik ke atas kan. So bila dia gerak ke atas adalah T tolak 30. Kita nak cari apa? T. So T sama dengan MA tambah 30. So MA kita berapa sekarang ni? Jisim kita tadi adalah 3. Pecutan kita adalah 1.44 tambah dengan 30. So awak akan dapat nilai dia adalah kalkulator 3 kali 1.44 dapat tambah dengan 34.32 Newton. Okay, betul tak? Ada masalah tak kat sini? Boleh dapat? Betul tak? Mei, semua ikut saya? Boleh? Ikut cikgu. Okey, dapat So kena tengok kat pada gambar Raja ni. Okey. Kalau awak dapat buku teks, saya rasa ada satu lagi, ada contoh juga buku teks tu kan. So bila kat sebelah sini, awak tengok. Kalau turun ke bawah, mana yang besar? Jisim lagi besar kan? Berat dia lagi besar. So berat tolak tegangan tali. Bila dia naik ke atas, mana lagi besar? Tegangan tali tolakkan dengan berat dia. Okay, settle yang tu. Okey. So nombor 4 ini. Okey. Ini complicated sikit. Tapi boleh. Okey. Raja. Boleh saya teruskan Raja menunjukkan sebuah troli berjisim 2 kilogram. Okey. Jisim troli ni adalah M sama dengan 2 kilogram. Okey. Ditarik di atas meja oleh sebuah pemberat. Pemberat namanya sebuah takal. Troli itu bergerak dengan pecutan 5 meter saat negatif 2 menentang geseran 4.0 Newton.
So dekat sini kena make sure, baca dulu. Ada geseran, okey, 4.0, maksudnya ada daya tindak ke belakang. So ada pecutan 5 meter saat negatif 2. Okey, so ada jisim. Okey, so macam mana kita nak buat ni? Yang pertama, awak kena faham, alright, pada troli ini kita kena lukiskan apa dia? Kita kena lukiskan tindak balas jasad bebas. Okey, so pada sini alright, ada W. Bila ada W kat troli ni juga ada R. Okey, so dan bila dekat sini ada tali, so bila ada tali dia mesti ada tegangan. Dan awak kena ingat dia kata dekat sini ada geseran, so dia ada FG, daya geseran. So pada troli. Okey, lagi satu pada pemberat. Okey, kita kena ambil kira juga pada pemberat. So pada pemberat, awak kena ingat bahawa dia ada ke bawah, iaitu W, dan dia ada tegangan tali T ke atas. Okey, so ada dua keadaan dia. Pertama dekat troli, yang kedua pada pemberat. Dapat ni? Dapat tak? Aku dapat tak? Dapat cikgu. Okay, good. Awak kena tolong saya. Yang lain tak nak jawab. Tolonglah jawab. Okay, so okay, kita lakarkan gambar raja bebas tadi. Ini dia D. Okay, ataupun awak tulis W. Settle. Okay, lakarkan gambar raja jasad bebas. Yang ni lah awak lukis tu. Dah ambil dah. Semua dah ambil. Okay, pada troli ada tegangan tali ke depan, daya geseran ke belakang. Alright, ada berat ke bawah, tindak balas normal ke atas. Okay, pada pemberat ada berat ke bawah, tegangan tali. Okay, settle lukis tu. Okay, so dia tanya awak, dia tanya kita berat seterusnya. Bandingkan berat troli W dengan tindak balas R. Okay, kat mana ni? Berat, okay, kita tengok ni. Okay, so berat ini dengan tindak balas R. So T dengan W. Apa dia? Dia punya tindak balas dia. Kita katakan tegangan tali dengan berat adalah sama. Di sini dia adalah sama. Okey, pemberat dia kat sini bandingkan berat troli dengan tindak balas R. Okey, dekat sini, dekat sini. Sebab dia kata troli kan, so kat sini. Dekat sini, troli ni. Okey, troli ni. So R dia dengan W adalah sama. So kat sini sama, iaitu R sama dengan W. Ataupun berat dia R sama dengan W. Okay, dapat? Hitungkan tegangan benang yang menarik troli T. So hitungkan tegangan benang yang menarik troli T. So kita nak cari yang mana? Kita nak cari yang ini. Okay, yang ni. Okay, so apa persamaan dia? Alright, so dekat sini. Okay, ikut saya M dia, jisim dia adalah berapa? M adalah 2 kilogram. Okay, so jisim dia adalah 2 kilogram. Dia ada bagi nilai pecutan tak? Ada tak Hakrul? Nilai pecutan? Ada. Berapa nilai dia? Apa nilai pecutan dia? Yes, 5. Okay, 5 meter saat negatif 2. So, tegangan kat sini adalah kita ambil, iaitu okay, M sama dengan MA. Okay, so F sama dengan MA, iaitu
Jap. Mana? Sorry. Kita boleh ambil ni. Okey, bukan F nama MA. Kita tengok yang lain. Okey, hitungkan tegangan tali kan. So, dekat sini, F dia adalah, tengok balik pada gambar rajah. Okey, tegangan tali ni, siapa yang bertindak dengan tegangan tali? So, T dengan FG kan? So, T dengan FG. Right. So, bila T dengan FG, kita akan jadi tegangan kita F sama dengan, alright, F sama dengan, alright, T tolak dengan G. Gaya geseran tu. Okey, geseran tu T tolak G ni. FG ni. Alright. So, FG. Kita tulis FG pun boleh. Okey, kita guna ni. Daya geseran kita adalah T tolak FG, daya geseran. So, dia nak cari T. So, kita jadikan T sebagai perkara rumus. So, T bawa sini, F bawa sini. So, dia akan jadi T sama dengan, kekalkan, bukan, T kekalkan adalah F tambah FG. Right, F tambah FG. So, apa masukkanlah nilai dia. So, F adalah MA. Daya geseran diberi tadi, ada tak dia bagi nilai daya geseran dia? Ada kan? 4 tadi kan? Okey, FG tadi. Okey, dia beri daya kat sini gambar. Okey, daya geseran dia 4. So, awak masukkan nilai 4 terus. 4 terus. So, sama dengan T tadi sama dengan MA adalah G-sim troli 2 kali dengan 5 tambahkan dengan 4. So, 10 tambah 4, awak akan dapat tegangan dia adalah 14 Newton. Okay, nampak? Konsep dia dekat troli tu, okey. So, mana yang dia akan pergi? Tegangan pergi dulu kan? Okey, daya bersih paduan dia T tolak dengan daya geseran. Lepas tu awak susun sahaja. Okey, so E. E dia dapat mana E dia? Okey, berapakah G-sim bagi pemberat? Okey, berapakah G-sim bagi pemberat M? Tengok gambar rajah ini. Kita nak cari G-sim dia iaitu W ni. Kita nak cari. Okey. Right. So, okey. Boleh. Sekarang awak tengok. Apa daya yang bertindak? W, tegangan tali dia ni. Okey. So, B sama dengan berat tegangan tali yang tu. Okey, tengok kita buat ni Kita kena ambil kira G-sim, pecutan dan graviti. Okey. So, dekat sini, daya bersih yang bertindak adalah sebab dia bergerak ke bawah, betul? Okey, bila objek yang bandul ini, kalau awak tengok tadi pemberat ni, dia mesti bergerak ke bawah. Okey, dekat sini ada satu takar yang menarik. So, dekat sini ada tegangan tali T. So, berat kat sini, weight dekat sini adalah lagi besar. Dia ke bawah kan? So, F kita dekat sini akan jadi W tolak dengan T. So, T yang W menang, W tolak T. So, bila W tolak T, okey, mana ada G-sim kat sini? Ada tak G-sim kat sini? Tak ada. So, kita kena cari nilai G-sim. Okey, so W sebagai perkara rumus. Berat tu kan? Okey, so dekat sini, kita tengok, ya. Okey, alright. So, dekat sini kita tengok bahawa daya paduan dia berapa dulu? Daya paduan kita ambil FMA tadi berapa? Okey, 5, 10 kan? Yang ini 10. Okey, berat. Kita dapat tahu tak berat dia berapa? Berat adalah mg. Okey, so tolakkan dengan T. T ini kita terus ambil tegangan tadi, iaitu 14. Alright, so kat sini 10.
sama dengan N kita tak tahu, graviti 9.81 tolak dengan 14. So, awak selesaikan 10 sama dengan 9.81 M tolak 14. So, M, okey, bawa ke sini. 9.81 M sama dengan 10 tambah 14. Okay, so M sama dengan 24 bahagi 9.81. So, apa? 2.446. Okey. Okey, kejap. Betul lah. Okey, so kita akan dapat 24 bahagi 9.81, 2.4, 6 kilogram. Mari kita check balik. Okay, tengok balik yang atas M sama dengan berat W tolakkan dengan tegangan tali. So daya tadi adalah berapa? 10. Okey, kita dah kira MA tadi kan. F ni macam dapat ni. Macam mana dapat 10 ni cikgu? M kali E. Saya ulang balik. Okey, 10. So W, kita nak cari M, GC, M. Ada pun dalam ni. So W ni adalah mg. Okey, tegangan tali, awak kena ingat, tegangan tali di sini adalah sama dengan kat sini. So ini adalah sama. Okey, tegangan tali dia sama. Okey, so kat mana kat saya? Okey, so sama. Okey, 10. Kat sini dapat pas kat sini. So tegangan tali dia adalah 14. Okey, kekalkan 10, darabkan dapat saya ni. Tolak 14. Jadikan M ni perkara rumus, kekalkan. So 14 ini bawa ke sini jadi 10. Sebab dia tolak, dia jadi tambah. So awak selesaikan 10 tambah 14, 24 bahagi 9 ni awak akan dapat GCM dia 2.446 kilogram. Dapat tak? Okey. Dapat? Okey. Okey. Boleh? Boleh tak? Akro boleh? Boleh? Boleh cikgu. Okey, boleh. Alright, so tutorial dah habis buat ni. Okay, korang dah buat belum? Soalan tutorial tu. Okey, buat soalan nombor 1 ke soalan 1. Ada masa sikit lagi kan? Rajah menunjukkan dua daya yang bertindak berseranjang antara satu sama lain. So ini adalah Fx, ini adalah Fy. Manakah antara berikut ialah daya paduan dia? A, B, C, O, D. Daya paduan mestilah yang berada di tengah ini. Betul tak? Daya paduan dia berada di tengah. Cuma yang awak kena faham, so kita kena buat, so buat kat sini. So kalau kita nak guna ni 9, ini adalah 12. So kita gunakan teorem Pythagoras iaitu A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Okay, so ini adalah dia punya, kita nak cari FP dia. Alright, so A kuasa 2 sama dengan, okay, 12 kuasa 2 tambah dengan 9 kuasa 2. So 144 tambah, boleh tengok ni. Okay, tambah dengan 81. So awak kena buat apa? 144 tambah 81, maksudnya 225. Okay, punca kuasa 2, 225. Okay, answer awak akan dapat berapa? 15. 15. So ini 15 Newton. So mana jawapan dia? A lah jawapan dia. Yes. A. Okay. Sikit lagi. Let's short ni. Okay, nombor 2. F1, F2 dan F3 merupakan 3 daya, okay, dengan sama magnitude, sama nilai. Bertindak ke atas suatu bongkah kayu. Rajah manakah yang menunjukkan daya paduan maksima
yang bertindak ke atas bongkah kayu hijau. Yang manakah daya paduan maksima? Maksudnya daya paduan maksima ni apa? Yang paling tinggilah nilai dia. Okey, mari kita tengok satu soalan. Andaikan bahawa F1, F2 dan F3 ni nilai dia adalah F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 1, F3 pun sama dengan 1. Okey, kita tengok daya paduan maksimum. Okey, kalau macam ni, ini nilainya 1. Ini nilainya 1. Ini nilainya 1. So, semua ini adalah sama. FV dia adalah F1 tambah F2 tambah F3. So, ini kita akan dapat 3. Okey, F paduan dia kat sini adalah, alright, so tengok arah dia. F1 ke kiri, so dia adalah negatif. Kita ambil dia negatif. Okey, negatif 1. Okey, positif 2. Saya buat je ni macam mana nak cakap kat awak ni? Kita buat yang simbol dulu. Alright, so dia akan jadi negatif F1 sebab kiri tambah, okey, kanan F2 tambah dengan F3. So awak akan dapat negatif 1 tambah 1 tambah 1. So awak akan dapat 2 tolak 1, 1. So tak maksimum. Okay, tengok yang ni. F paduan dia adalah, okey, tengok arah dia. Negatif 1, negatif F1, negatif F2, positif F3. Okey, so dia akan jadi negatif 1 tambah 1. So awak akan dapat, apa dia? Negatif 2, negatif 1. Tak maksimum juga. Okey, tengok yang D. D adalah F paduan dia sama dengan F1, okey, tambah F3 tolak dengan F2. Okey. Okey, so F1 kita berapa? 1, F3 kita 1 tolak dengan 1. So 2 tolak 1 jadi 1. Apa jawapan ni? Yang mana? Yang manakah daya paduan yang maksimum? A, B, C, or D? A. So jawapan kita adalah A. Okey, awak siapkan tutorial ni, nanti kita sambung. Cikgu, Okey? Ya. macam mana nak tahu dia maksimum ke tak? Maksimum tu maksudnya paling tinggi lah. Yes, maksimum tu katanya daya yang paling banyak yang dikenakan. So kat sini kita punya daya yang paling banyak adalah F3. Nilai 3. Yang ni 1 je. Dia kurang 1. So yang daya paling maksimum. Cuba tengok arah dia. Okey? Boleh? Okey, saya nak awak sambung sampai tutorial semua, siapkan. Kita dah habis bab 1.1 ni. Okey, terima kasih. Lepas ni kenapa? Oh, sejarah Okey. Terima kasih Jana. Okey. Terima kasih, Cikgu. Boleh. Terima Sama. kasih, Go. Terima kasih, sama. Tak faham PM tak faham tanya bab ni kena buat latihan banyak kali. Alright. Terima kasih Amir. Terima kasih Alia. Alia dah ambil modul belum? Wan dah ambil modul kan? Okey, terima kasih. Kalau Yusra tak boleh masuk. Sama-sama. Okey. Mana kau tu? Mana kau tu? Awak ni. Ya. Saya nak buat